Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Saya doakan murid-murid sihat sejahtera di samping keluarga yang tersayang. Baik, hari ini kita akan sambung belajar ibadah, sambung belajar iaitu mari bersuci. Mari bersuci. Jadi minggu lalu Ustazah ada terang kat murid-murid apa erti najis kan? Kemudian Ustazah juga ada terang pada murid jenis-jenis najis. Iaitu yang pertama najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawassitah dan yang ketiga najis mughallazah. Murid-murid masih ingat ke tidak? Kalau murid-murid sudah lupa, tonton balik video Ustazah minggu lalu ya. Baik, hari ini kita akan terus pergi kepada cara membersihkan najis tu ya. Cara kita nak bersihkan najis tu. Najis mukhaffafah macam mana, najis mutawassitah macam mana dan najis mughallazah macam mana cara nak bersihkan. Ketiga-tiga najis ni cara pembersihannya berbeza ya murid-murid, berbeza. Baik, kita pergi kepada yang pertama iaitu cara nak bersihkan najis mukhaffafah. Ya. Jadi najis mukhaffafah ni adalah najis yang ringan. Najis paling ringan lah. Ya, bukan ringan dari segi kilogram tu. Saya terangkan. Dia kategori ringan. Yang mana najis mukhaffafah ni adalah najis bayi lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah kan. Dan dia hanya minum susu ibunya saja. Dia tak makan lagi benda lain. Dia hanya minum susu ibunya saja. Jadi bila dia kencing, air kencing tu dia akan jadi najis mukhaffafah. Baik, cara nak sucikan najis mukhaffafah senang saja. Iaitu renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Kita renjiskan saja ya. Cuba tengok gambar ni. Nampak tak gambar ni? Ni contohnya ni air kencing bayi tu lah. Kemudian dia ambil air mutlak, air secebok, ambil air paip ke, air kolah ke. Kemudian ambil tangan renjis. Dia renjis. Nampak tak kesan air? Dia renjis saja. Macam tu. Ataupun kalau tak nak renjis, kita alurkan sekali macam tu saja. Kemudian lap. Ambil kain lap semula ya. Jangan renjis tinggal saja, nanti belengas pula di situ kan. Ambil kain lap, ambil tisu ke, lap. Jadi tempat tu akan bersih. InsyaAllah akan suci. Ya, akan cuci tempat tu. Dia simple saja, mudah saja. Renjis saja air. Renjis air bagi terkena tempat tu, dah rasa kena tu, kemudian ambil tisu, ambil kain ke apa, lap. Air kencing bayi lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang hanya meminum susu ibunya saja ya. Kalau yang air kencing 2 tahun ke atas yang dah makan macam-macam, Nestum, nugget semua dah makan, lain, dia jadi najis mutawassitah sudah ya. Baik, jadi murid-murid kalau nak tengok cara-cara membersihkan lebih detail, lebih terperinci, murid-murid boleh scan barcode ni ya. Ambil handphone ke, tab ke, boleh scan kat barcode ni. Kalau tak tahu scan, tanya mak, tanya bapa macam mana nak scan tu. Dia ada video kat situ ya. Baik, jadi sekarang ni kita pergi kepada najis yang kedua iaitu najis mutawassitah. Najis mutawassitah adalah najis sederhana ya. Najis sederhana. Yang mana najis contoh macam air kencing manusia ke kan, 2 tahun ke atas. Lepas tu tahi lembu ke, tahi kerbau ke, tahi kucing ke, najis kita ke, tahi manusia ke, itu adalah najis mutawassitah, najis sederhana. Baik, contoh kalau dekat gambar ni, jika najis tu terkena seluar kan, contohnya terkena tahi ayam di seluar contoh ya. Kemudian kita kena hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat tu terlebih dahulu. Ambil kalau contohnya terkena seluar ni, tahi ayam contoh, ambil kain buang dulu najis tu. Keluarkan dulu najis tu. Lap dulu najis tu ya. Kemudian kita lepas lap tu, kita ambil air, basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya. Maksudnya lepas kita buang najis tu, kita ambil air, lepas tu kita berus-berus sikit, kemudian ambil sabun lah. Sabun basuh kain tu kan, ambil sabun. Lepas tu letak kat tempat tu, berus-berus sikit supaya dia hilang bau, warna dan rasa. Sampai kamu cium balik dekat seluar tu kan. Jirus balik air ni, cium kat seluar tu, ada kesan, ada bau lagi tak teh ayam kat situ. Contoh
Contoh macam tu. Ada kesan lagi tak? Macam tu. Faham murid-murid? Jadi Ustazah ulang lagi. Contoh najis mutawasitah adalah najis yang terkena pada badan, pakaian ataupun tempat. Contoh kat sini kat seluar lah. Dia terkena najis kat situ. Contoh teh ayam kan. Kemudian yang pertama kita kena buang dulu. Ni ambil kain ni. Dia buang dulu najis tu. Dia buang dulu, ambil kain, sabut ke. Dia buang dulu dekat seluar tu. Kemudian dia ambil air, dia jirus terus. Kalau kamu nak lebih wangi, ambil sabun, ambil softline ke apa, letak dekat tu. Berus-berus sikit dekat ni, tempat ni, sehingga dia hilang bau, warna dan rasanya. Rasa. Rasa ni nak rasa ke? Ambil cuba rasa kat lidah. Tak tak semestinya lah. Kalau kita yakin dah hilang tak bau, okey lah tu. Ya. Jadi macam tu saja. Contoh kalau pergi ke hutan lah contoh. Tak ada sabun kan. Macam mana? Kita ambil air, kita jirus saja banyak kali. Kita kosok-kosok jirus. Sampai dia hilang bau, warna dan rasa. Tu penting najis mutawasitah. Kalau murid-murid nak tengok video yang lebih jelas, murid-murid scan barcode ni. Dia ada video cara bersihkan dengan lebih terperinci. Ustazah tengok dah. Tengok video ni. Menarik Baik. Kemudian kita pergi yang ketiga. Cara nak cuci najis mughallazah. Itu najis yang berat. Najis mughallazah, najis berat. Contoh yang berkaitan dengan babi dan juga anjing. Dua haiwan ni kita dilarang untuk pegang. Tak boleh sentuh. Najis pun tak boleh sentuh. Tak boleh lah. Jadi ada caranya kalau kita terpijak ke kan. Dia tiba-tiba anjing dia terberak dekat atas kasut kita ke kan. Kita ada contoh. Ada cara nak bersihkan ya. Yang pertama, sama juga macam najis mughallazah tadi, iaitu hilangkan najis dulu yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Contohnya kat sini lah. Contohnya nombor 1 ni, najis tu terkena dekat kasut. Contoh teh anjing, dia terkena dekat kasut kita. Kemudian kita ambil kain ni, buang dulu najis tu. Ambil kain ke ataupun sabut ke. Tahu sabut? Yang kelapa tu. Dekat kelapa tu, dia sabut tu buang dulu. Ambil kertas ke kayu ke apa. Kita buangkan dulu najis ni. Kemudian, ini lain cara dia sikit. Kemudian kita ambil, yang pertama kita kena basuh dulu kasut kita ni dengan air tanah. 1 kali. Maksudnya sebelum, saya lupa sebelum kita nak cuci najis mughallazah ni, kita kena sediakan tanah dulu. Tahu tanah yang dekat dekat tanah tu lah, korek-korek sikit tanah tu, ambil dalam segenggam 2 genggam ke, tengok atas saiz najis tu. Kalau najis tu besar, banyak sikit ambil tanah tu lah kan. Kalau najis tu kecil saja, ambil dalam segenggam lah, macam segenggam ataupun 2 genggam. Kemudian kita letak air, kita macam bancuh dalam bekas cebok ke apa, kita bancuhkan air tanah tu. Kemudian kita jirus, basuh dengan air tanah 1 kali. Kita jirus 1 kali dengan air tanah tu. Kemudian gosok-gosok sikit. Lepas jirus tu kita ambil kain, kita gosok-gosok sikit. Lepas kita yakin dah tak nampak najis tu, kita basuh pula dengan air mutlak sebanyak 6 kali. Kita ambil baldi kan. Contohnya ni baldi, ada air, ada cebok, kita cebok sebanyak 6 kali dekat kasut tu, jirus. 6 ke atas lah. Kalau nak 7 kali pun tak apa. Jangan kurang 6 ke atas. Kita jirus sebanyak 6 kali. Kita jirus kat kasut tu. Nampak tak ada jirus air mutlak ni? Air paip kan? Air paip ke air yang bersih lah. Jirus dekat atas kasut ni sebanyak 6 kali sehingga hilang bau, warna dan rasa. Sampai kita tak nampak. Kita cium, kita jangan cium dekat lah. Kita macam cium, tengok ada bau ke tidak lagi. Ataupun kita boleh ambil sabun ke kan. Boleh juga cuci dulu sabun. Lepas tu kita jirus sebanyak 6 kali. Dia akan hilang lah bau tu. Faham murid-murid? Jadi untuk lebih faham lagi, murid-murid boleh tengok, boleh scan barcode dekat video ni, dekat kod ni boleh scan. Dia ada video cara menyucikan tu dari dalam dalam bentuk video lah. Murid-murid akan lebih nampak lagi, lebih faham ya. Proses membersihkan najis mughallazah dinamakan sertu. Kita namakan sertu lah. Kita nak bersihkan najis mughallazah ni, kita namakan sertu.
Ya. Nama dia sertu. Nanti kalau contohnya terpijak tai anjing ni, katalah kalau kawan kata, kamu nak buat apa Hakim? Contoh, kamu nak buat apa dengan kasut kamu ni? Saya nak sertu ni sebab terkena tai anjing. Contoh, sebut macam tu, sertu ya murid-murid. Sertu. Jadi murid-murid faham tak penerangan Ustazah sebentar tadi? Baik, kalau murid-murid masih keliru dan tak faham, murid-murid boleh tengok video ni kembali ataupun murid-murid boleh message Ustazah ya. Jadi sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.